Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sudah lama tak mendengar tentang cerita, berita, kabar tentang Zuraida Kamarudin. Selepas PRU 15 yang lepas dengan kekalahan yang memalukan, beliau kalah teruk di kawasan beliau. Ini semua gara-gara apabila beliau dicop sebagai seorang yang telah mengkhianati mandat rakyat, apabila beliau bertindak meninggalkan Pakatan Harapan selepas langkah Sheraton. Selepas itu, berlakulah edisi di mana beliau pindah beberapa kali dalam parti-parti tertentu. Sebelum itu, beliau bersama dengan Parti Bersatu dan akhirnya bersama pula dengan satu lagi parti. Bersama dengan parti itu menimbulkan banyak kontroversi dan ianya sampai sekarang ada lagi yang masih belum selesai. Terkini yang kita ketahui ialah apabila Zuraida Kamarudin telah dihukum perlu membayar oleh mahkamah, Zuraida telah diarahkan membayar denda RM 10 juta atas perintah membayar 10 juta itu kepada PKR kerana telah melanggar perjanjian lompat parti dalam PKR. Akhirnya Zuraida Kamarudin kalah. Namun demikian, ini keputusan terkini berkaitan dengan perintah bayar 10 juta kepada PKR selepas langkah meninggalkan parti tersebut. Rayuan Zuraida untuk membatalkan perintah bayar RM 10 juta kepada PKR akan didengar pada Julai tahun depan. Mahkamah Rayuan menetapkan 1 Julai tahun depan untuk mendengar rayuan bekas Naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin bagi membatalkan perintah membayar RM 10 juta kepada parti itu kerana berpaling tada sekaligus selepas memenangi kerusi Parlimen Ampang buat kali ketiga pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Peguam Navbret Singh yang mewakili PKR selaku responden mengesahkan tarikh perbicaraan di Mahkamah Rayuan pada pagi ini. Susulan pengurusan kes di Mahkamah Rayuan pada Isnin di hadapan timbalan pendaftar Mariam Hassamah Othman, pendengaran rayuan dijadualkan didengar oleh Mahkamah Rayuan pada 1 Julai tahun 2024. Dalam pada itu, pihak-pihak berkaitan telah diarahkan untuk mengemukakan hujah bertulis masing-masing yang akan difailkan sebelum perbicaraan, kata Navbret kepada Malaysia Kini. Zuraida membuat rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 23 Jun lalu membenarkan tuntutan RM 10 juta kepada PKR terhadap bekas menteri itu. Hakim Akhtar Tahir turut memerintahkan bekas ahli Parlimen Ampang itu membayar kos sebanyak RM50,000 kepada PKR. Ketika perbicaraan pada 29 Mac, Setiausaha Agung PKR yang juga Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memberi keterangan bahawa Zuraida memenangi kerusi Ampang kerana bertanding di bawah tiket parti itu dan bukan kerana kekuatan dirinya sendiri. Pada 30 Mac, Zuraida memberi keterangan bahawa dia tidak mengetahui butiran bon 10 juta ringgit itu kerana didakwa dipaksa menandatanganinya sebelum bertanding. Zuraida bersama 11 ahli parlimen lain diketuai bekas timbalan Presiden PKR Azmin Ali meninggalkan parti itu pada Februari tahun 2020 bagi menyokong Bersatu, UMNO BN dan GPS dalam membentuk Perikatan Nasional. Kejadian yang digelar sebagai langkah Sheraton itu membawa kepada kejatuhan Pentadbiran Pakatan Harapan yang mendapat mandat untuk menjadi kerajaan melalui PRU 14. Pada September tahun yang sama di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur, PKR memfailkan saman sivil untuk menuntut 10 juta ringgit daripadanya kerana meninggalkan parti itu. Pada Mei tahun lalu, Zuraida meninggalkan Bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Pada Disember tahun lalu, dia dan 10 ahli PBM lain dipecat berikatan pertelegahan dengan penyandang Presiden Leri Sheng. Awal tahun ini, Zuraida dipilih sebagai timbalan Presiden NGO Muafakat Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sejak kebelakangan ini, beberapa jam selepas Haji Jinor difitnah berkaitan salah guna kuasa yang melibatkan kelulusan tanah di Pulau Belambangan, banyak pihak telah tampil, bahkan ada laporan polis dibuat. Namun yang paling kita tunggu-tunggu ialah apa komen daripada Haji Jinor berkaitan dengan isu dakwaan salah guna kuasa ini. Sebelum itu tadi telah pun dibacakan siapa yang menyebarkan berita ataupun perkara kononnya Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Telah didedahkan oleh Pendekar Amin bahawa dalang kepada menyebar dakwaan salah guna kuasa Haji Ji itu ialah seorang penjawat awam yang mempunyai maklumat dalaman dan mempunyai rakan yang turut berminat mahu mendapatkan tanah di Pulau Belambangan tersebut. Namun demikian, untuk makluman anda semua, selepas isu ini menjadi panas dan selepas isu ini tersebar luas, akhirnya Datuk Seri Haji Jinor tampil memberikan jawaban yang padu dan luar biasa. Dan selain itu, saya berpendapat ini adalah fitnah kepada Datuk Seri Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah. Kerana kalau benar itu ialah berita yang betul, mereka tidak patut membuatnya di media sosial, tetapi perlu melaporkan di dalam kepada pihak-pihak yang berkenan. Jadi itu boleh kita ragui. Hari ini akhirnya Haji Jinor tampil memberi jawapan berkaitan dakwaan salah guna kuasa. Haji Jinor menafikan salah guna kuasa berkaitan dengan pengambilan tanah di Kudat. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Haji Jinor hari ini menafikan berlaku salah guna kuasa dalam kelulusan berhubung rundingan pengambilan tanah di Kudat. Menjawab dakwaan yang disebarkan melalui laman Facebook berhubung pengambilan tanah yang didakwa untuk pelombongan pasir silika di daerah itu, Haji Ji berkata semua permohonan adalah mengikut undang-undang. Beliau berkata dakwaan kononnya berlaku salah guna kuasa membabitkan dirinya adalah berniat jahat, bermotifkan politik dan bertujuan memburukkan nama beliau. Pejabat saya akan memberikan kerjasama penuh terhadap mana-mana siasatan yang dijalankan berhubung dengan dakwaan ini, katanya menerusi satu kenyataan di sini hari ini. Kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Ketua Menteri Sabah itu menyusul berikutan satu artikel yang dimuat naik di sebuah laman Facebook mendakwa Haji Ji menggunakan kuasanya meluluskan permohonan tanah di daerah itu termasuk milik Yayasan Sabah. Haji Ji berkata semua permohonan tanah dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan melalui mesyuarat jawatan kuasa penggunaan tanah LUC dan diproses di pejabat. Permohonan membabitkan tanah Yayasan Sabah sudah dirujuk kepada lembaga pengarah Enterprise Corporation Sdn Bhd dan semuanya dibuat mengikut undang-undang. Siasatan akan dibuat dan tindakan sewajarnya akan diambil terhadap pegawai yang mendedahkan dokumen rasmi yang digunakan untuk membuat dakwaan terbabit, kata beliau lagi. Katanya pihak berkuasa juga sudah memaklumkan mengenai akaun Facebook yang memuat naik dakwaan untuk mencemarkan reputasinya itu. Saya juga akan mengarahkan peguam saya untuk memulangkan tindakan undang-undang terhadap dakwaan palsu ini, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu petang ini yang paling menarik sekali ialah masih berkisar tentang fitnah yang ditujukan kepada Haji Jinor. Dalam fitnah itu mengatakan bahawa kononnya Haji Jinor telah pun menyalahgunakan kuasa berhubung kelulusan tanah di Kudat, dan itu sebenarnya adalah satu cubaan fitnah dan taktik kotor untuk mencemar nama baik Ketua Menteri itu. Namun yang paling menarik ialah siapa orang yang menyebarkan berita, siapa orang yang cuba menyebarkan fitnah tersebut. Itu persoalannya, dan petang ini kita nak beritahu kepada anda siapa yang menyebarkan fitnah tersebut
dan pastinya ia menarik untuk Anda sebarkan kepada semua orang. Rupa-rupanya penyebar kepada fitnah itu dalang kepada sebar salah guna kuasa tersebut yang dikatakan didakwa fitnah tersebut adalah seorang penjawat awam. Menurut Pendekar Amin, seorang penjawat awam adalah dalang yang menyebarkan dakwaan salah guna kuasa Hajiji. Seorang kaki tangan kerajaan yang mengetahui urusan permohonan tanah dikaitkan dengan dakwaan salah guna kuasa membabitkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur dipercayai menjadi dalang yang menyebarkan maklumat itu kepada pihak tertentu. Mendedahkan perkara itu, Timbalan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Tan Sri Pendekar Amin Mulia berkata, maklumat berkenan kemudian disebar di media sosial sebagai dakwaan salah guna kuasa membabitkan Haji Nur bagi menimbulkan prasangka buruk terhadapnya. Beliau turut mendedahkan bahawa kaki tangan terbabit juga adalah kawan kepada pihak tertentu yang turut mempunyai minat untuk memohon tanah di Pulau Balambangan Kudat itu. Kata beliau, perbuatan kaki tangan terbabit tidak wajar kerana jelas mempunyai niat tertentu dan perlu disiasat bagi mendedahkan kebenaran serta membersihkan nama Hajiji daripada tuduhan yang tidak berasas. Bagi saya, laporan polis dibuat sebelum ini adalah wajar. Apa yang saya tahu, maklumat di media sosial itu berkaitan isu ini diperoleh daripada seorang individu yang disebut sebagai kaki tangan kerajaan yang mempunyai maklumat dalaman. Kaki tangan kerajaan itu mengeluarkan kenyataan terbabit kerana dia berkawan dengan individu tertentu yang turut berminat memohon tanah di Balambangan. Oleh itu, isu ini perlu disiasat. Katanya pada sidang media di sini, berhubung tuduhan salah guna kuasa membabitkan urusan permohonan tanah di Pulau Balambangan yang dilemparkan terhadap Hajiji. Bekas yang dipertua Dewan Rakyat itu berkata, berdasarkan karakter Hajiji, beliau tidak nampak Ketua Menteri Sabah yang ke-16 itu sebagai pemimpin yang rakus, tamak dan mahu mendominasi kuasa dalam kerajaan negeri. Pendekar Amin berkata, sebagai penjawat awam, kaki tangan kerajaan seharusnya melaksanakan amanah dengan baik walaupun berlaku pertukaran kerajaan kerana mereka kekal memberi perkhidmatan tanpa mengira siapa yang memerintah. Katanya lagi, sejak mengambil alih jawatan Ketua Menteri, Hajiji tidak banyak melakukan pertukaran pegawai kerajaan, termasuk yang duduk di tempat yang strategik. Sebagai contoh, setiausaha kerajaan negeri yang sekarang ini, dia bukan dilantik Hajiji. Lantikannya itu adalah daripada kerajaan terdahulu. Tapi Hajiji tidak menukarkannya dengan sesiapa. Jadi saya sama sekali tidak ragu dan saya yakin bahawa apapun perkara yang dibuat Hajiji adalah mengikut lunas peraturan, undang-undang dan perlembagaan, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang paling hangat hari ini adalah membabitkan Ketua Menteri Sabah, yaitu Haji Nur. Hari ini disahkan bahawa beliau adalah difitnah. Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan ini, tapi jangan lupa tekan dulu butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Apa cerita sehingga artikel ini menulis Hajiji difitnah? Gabungan Rakyat Sabah GRS menyifatkan tuduhan salah guna kuasa yang dilemparkan terhadap Datuk Seri Haji Nur berhubung kelulusan tanah di Kudat sebagai cubaan fitnah dan taktik kotor untuk mencemar nama baik Ketua Menteri itu. Ketua Penerangan GRS Datuk Janiston Bangkuai berkata, tuduhan itu adalah tidak berasas selain dibuat-buat bagi mewujudkan pandangan serong terhadap Hajiji selaku pemimpin yang mengetuai pentadbiran negeri. Jika dakwaan itu benar, katanya, pihak yang menuduh sepatutnya mengemukakan bukti kepada pihak berkuasa dan bukan disebar di media sosial. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Penerangan GRS ini, yaitu
Kalau benar orang yang menuduh ini mempunyai bukti, mengapa hanya menimbulkan perkara tersebut melalui media sosial? Apakah itu adalah cara seorang yang beretika? Bahkan tindakan itu seakan-akan takut untuk menyatakan kebenaran. Kalau benar itu mempunyai dokumen, fakta dan sebagainya, pergilah buat laporan sama ada di Balai Polis ataupun di SPRM. Bukankah itu lebih baik dan itu lebih afdol? Dan itu menunjukkan perkara itu bukan dibuat-buat, tetapi dengan tindakan hanya menyebarkan melalui media sosial, perkara itu bolehlah diragui. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan kuasa itu? Sekiranya bukti nyata wujud untuk menyokong dakwaan ini, ia harus dikemukakan kepada pihak berkuasa dengan segera. Mengapa memilih media sosial jika bukan untuk niat jahat? Malangnya bagi mereka, tiada bukti seperti itu dikeluarkan. Kerana itu, ia tidak wujud. Pihak yang menuduh hanya mengambil gambar dan mereka cerita mengenai salah guna kuasa dengan harapan ada sesuatu yang kekal, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau mengulas dakwaan salah guna ke atas Haji G berhubung salah kuasa kelulusan permohonan tanah di Kudat yang dikaitkan dengan pelumbungan pasir silika yang disebarkan menerusi media sosial baru-baru ini. Semalam Haji G yang juga pengerusi GRS menafikan tuduhan itu dan menegaskan semua permohonan berkaitan pengambilan tanah dibuat mengikut undang-undang. Johnny Stone yang juga Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah PBS berkata, kerajaan GRS Plus pimpinan Haji tidak mengamalkan takbir urus bertentangan dengan prosedur ditetapkan. Sebaliknya berlandaskan peraturan, kata beliau lagi. Nampaknya ada pihak tertentu memilih untuk menggunakan modus operandi berakar umbi dengan penipuan dan penyebaran maklumat salah, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan tindakan seperti ini, kita perlu sama-sama meragui, benarkah Haji Jinor menyalahgunakan kuasa? Kerana kalau benar, maka mereka perlu membuat laporan itu bukan melalui media sosial, tetapi kepada pihak berkuasa. Oleh sebab itulah, ini mungkin adalah fitnah yang ditujukan kepada Haji Jinor. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, dah jumpa punca beras tempatan gaib, kilang Sorok 180 tan metrik beras disita. Rupa-rupanya ini tempat di Sorok dan telah dijumpai punca beras tempatan Nigahib. Yang hairannya menteri kata beras cukup, tapi tak cukup-cukup juga kata orang ataupun rakyat netizen bila pergi ke pasar raya. Tidak, itu yang hairan. Menteri kata cukup, rupa-rupanya betul lah yang menteri kata memang cukup, tapi gahib. Gahib kemana? Disorokkan. Siapa sorokkan? Bukan toyol. Ramai yang cakap toyol. Ada orang kata hantu jembalang. Bukanlah, dalam ruangan komen ada cakap toyol lah, hantu jembelang lah dan macam-macam. Bukan. Bukan toyol, bukan jembelang. Tapi manusia yang bertopingkan toyol. Iyalah, kenapa kita cakap begitu? Sebab mereka ni menyusahkan rakyat. Menyusahkan rakyat lah kan. Baik, bagus-bagus kita cukup makan, cukup beras, disorok pula. Tak tahulah apa tujuan mereka. Namun demikian kita bersyukur sebab punca beras tempatan gaib telah ditemui dan rupa-rupanya 180 tan metrik telah pun disorok dan disita. Masalah bekalan beras tempatan gaib semakin dijumpai puncanya. Susulan sitaan pertama di bawah operasi beras putih tempatan ke atas sebuah kilang beras di Kedah. Syarikat kilang itu kena sita dalam Ops BPT semalam selepas disyaki menyorok beras putih tempatan berjumlah 180 tan metrik dianggarkan mencecah 405.000. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin,
Pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% atau beras tempatan putih tempatan di dalam kampit jambu berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Buat masa ini, lokasi dan nama syarikat kilang itu tidak boleh didedahkan supaya tidak mengganggu kesiasatan, kata beliau. Cuma saya dimaklumkan pihak kawal sedia padi dan beras melakukan operasi seperti biasa setiap masa. Pada hari Sabtu yang lalu, KPB juga ada melakukan operasi dan menyita beras di sebuah kilang di sini. Katanya kepada pemberita selepas menyertai operasi pemantauan ke atas sebuah kilang beras di Kedah hari ini. Beliau memaklumkan kes tersebut sedang disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras 1996. Sehubungan itu, Chan memberi amaran kepada pihak yang berkaitan agar mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Okey, pada pendapat kamulah kan, apa hukuman yang selayaknya diberikan kepada penyorok-penyorok beras ini yang cuba mengaut keuntungan di saat rakyat susah? Anwar sudah beri amaran. Perdana Menteri kita sudah beri amaran. Dia kata sampai ke lubang cacing pun akan dicari. Dia kata awas. Anwar Ibrahim berikan amaran paling keras baru-baru ini kepada orang yang cuba membuatkan beras tidak cukup. Jadi agak-agak hukumannya besar atau tidak, saya rasa hukumannya memang akan sangat berat. Ujarnya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta anggota-anggota pasukan petugas akan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang dapati melanggar peraturan sedia ada. Setakat ini tambahnya, pasukan petugas Ops BPT telah melakukan pemeriksaan ke atas 8 pemborong dan 6 pengilang beras di Kedah. Pemeriksaan itu jelasnya bagi mengesan sebarang kegiatan menyorok beras, menukar kampit dan mencampurkan beras putih tempatan dan beras putih import. Susulan kejayaan sitaan pertama di bawah operasi beras putih tempatan itu, rata-rata rakyat menyambut baik ketegasan pihak kementerian terlibat dan berharap pemeriksaan lebih kerap dilakukan di seluruh negara. Ramai menyifatkan kerajaan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa ini bersungguh-sungguh memerangi pemborong dan pengilang yang jahat, menyorok bekaran beras, tidak seperti pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Wah, ini memang pedas. Kenyataan terakhir itu memang sangat pedaslah. Dan untuk makluman kita semua, ada satu jaminan yang terbaik untuk kita bahawa bekalan beras putih tempatan akan pulih dalam tempoh sebulan lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.